Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamsik bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha ajlah qurbihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu wa sallam ila ruhil imam qudul irsyad wal ibad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wa ila ruhil salam Abdullah bin Rasyadiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa man amara hadal makan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi innallaha yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin muslimin, hadirat muslimat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, insyaallah kita sambung kembali pengajian kitab adab risalah adab sulukul murid, yakni adab-adab seorang hamba yang ingin menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada muka surat 72 dan 73. Mencegah malas daripada amal taat dan ingin bermaksiat. Sebelum ini sudah kita kongsikan mengenai satu ibadah hati, yakni mengenai tafakkur. Secara ringkasnya di sini disebutkan tafakkur ada beberapa cara, termasuklah bertafakkur dalam keajaiban kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Orang yang bertafakkur tentang keajaiban kekuasaan Allah di langit dan bumi, maka dia akan mendapatkan natijah atau hasil ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Yakni menggunakan satu makrifat, satu pengetahuan dan pengetahuan yang kedua untuk mencari pengetahuan yang berikutnya, yang ketiga. Baik, bertafakkur dalam ciptaan dan nikmat Allah yang kita yang kita dapat, ciptaan Allah yang Allah ciptakan, kita tafakuri. Termasuklah sesuatu yang berlaku di dunia ini, hasilnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur akan dunia dan akhirat serta kepada makhluk pada keduanya, manfaatnya adalah berpaling dari dunia dan menuju akhirat. Ini tafakkur yang terakhir ini kita boleh dapatkan dengan kita mempelajari atau mengkaji Al-Quranul Karim, ya. Mengkaji Al-Quranul Karim. Baik. Fasal berikutnya, yakni fasal yang untuk saat ini adalah fasal mencegah malas tadi. Berkata Imam Haddad, qala al-Imam Qutbul Irsyad wal Ibad al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad al-Haddad. Faslun wa idza anasta min nafsika ayyuhal muridu takasulan anit ta'ati wa tasakulan anil khairati faqudha ilaiha bi zamamir raja'i wa huwa an tadhkura laha ma wa'ada Allah bihil 'amilin bi ta'atihi minal fawzil 'azim wan na'imil muqim war rahmati war ridwan wal khuludi fi fasihil jinan wal izzi war rif'ati wasyarafi wal makanah indahu subhanahu wa inda ibadihi. Wa idza asasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat aw iltifatan ila as-sayyi'at faruddaha anha bi sautil khawfi wa huwa an tudhakkiraha wa ta'idaha bima tawa'ada Allah bihi min asahu min al-hawani wal wabali wal khizi wan nakali wat tardi wal hirmani was-sighari was-saghari wal khusrani
Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fi ba'du syayatihin min al-istihanati bi sya'nil jannah wan nar. Wa azim ma 'azama Allah wa rasuluhu wa'mal lillah li'annahu rabbuka wa anta 'abduhu was'alhu an yudkhilaka jannatahu wa yu'izaka min narihi bi fadlihi wa rahmatihi. Wa idh qala laka syaitan la'natullah innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa an 'amalika wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruka ma'siyatuka fakullahu sadaqta. Walakin ana faqir ila fadlillahi wa ila al-'amali salih wa ta'atu tanfa'ani wal ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni. Bidzalika akhbarani rabbi fi kitabil aziz wa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita. Fa in qala laka in kunta sa'idan indallah fa innaka la mahalata tasiru ila al-jannati sawa'an kunta ta'ian aw 'asiyan wa in kunta syaqiyan indahu fa sawfa tasiru ila an-nari wa in kunta muti'an fala taltafit ila qawlihi wa dhalika li anna amra sabiqati ghaibun la yattali'u 'alayhi illa Allah wa laysa li ahadin min al-khalqi fi syai'un wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqati sa'adati. وما بين المطيع وبين الجنة إلا أن يموت على طاعته والمعصية أدل دليل على سابقة الشقاء وما بين العاصي وبين النار إلا أن يموت على معصيته. Yang arti daripada yang kita baca tadi dikatakan jika engkau merasakan pada dirimu wahai para murid ini orang yang ingin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya bukan orang biasa ni, orang yang ada keinginan, orang yang ada tujuan. Murid ini ada kan arada ini kan ingin. Iradatullah, kehendak atau orang berkehendak. Murid orang yang berkehendak, ada keinginan, ada kemauan. Seorang murid maunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau merasakan pada dirimu wahai para murid malas berbuat ketaatan. Ini tabiat manusia ni. Ya. Kalau disuruh buat baik dia malas. Ini tabiat kita. Kecuali dalam kebaikan tu kita ada keuntungan, ada seronok dalam hati kita. Kan ada seronok. Merasa berat dalam kebaikan, dalam kebaikan, dua dalamnya. Dalam sangat maknanya. Ya. Merasa berat dalam kebaikan. Ya. Maka tariklah dirimu dengan kendali harapan. Obat yang pertama bila seseorang tu malas, ya, dan malas pasti kena tahu puncanya lah. Ya. Memang tabiat manusia malas, khususnya untuk sesuatu yang dia tak nampak. Khususnya sesuatu yang dia tak nampak. Suruh orang ni bekerja dengan gaji yang buta, gaji tak tahu gaji berapa, agak-agak mau dia semangat nak kerja. Tak mau dia. Kena ada suara, ada angka yang dia sebutkan 15,000 sebulan. Oh, semangat dia. Dengan syarat macam ni semangat dia. Kenapa? Sebabnya dia akan semangat sebab kenapa? Ada harapan 15,000. Kan ada harapan 15,000. Jadi oleh sebab itu Imam Haddad bila kita malas maka keluarkan atau dalam hati itu sedarkan atau lintaskan, hadirkan dalam hati kita harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang nak kerja tadi. Orang nak kerja. Baik. Orang disuruh kahwin, tak nak dia. Kenapa tak nak? Ya dia fikir macam-macam. Tapi selepas itulah ente kalau nak kahwin dengan dia. Tahu dia perempuan ni. Wah, ini orang baik, ini orang cantik, misalkan muda lagi, semangat dia kata. Tapi awak kahwin dengan ni ada syarat. Awak kena habis belajar. Akhirnya apa? Dia belajar dengan semangat. Harapannya apa? Kahwin dengan dia. Kahwin dengan dia. Mertua pula datang. Awak nak kahwin ya? Itu anak saya. Bila awak nak kahwin dengan anak saya, ini syaratnya.
Hantaran berapa? Katakanlah 20,000, 100,000 lah katakan. 100,000 pun saya sanggup orang ni macam ni. Contohlah. So apa? Sebab dia package ditulis hantaran 100,000 dapat 2 in 1. Dapat rumah. Dapat rumah sekali, penghuni dia sekali anaknya. Akhirnya tak apa. Nak beli rumah mahal. Ini dapat 100,000 sekali dapat penghuni dia sekali. Akhirnya apa? Ada harapan. Ada. Tapi untuk lelaki lah, untuk perempuan tak. Bukan kahwinnya tapi beli rumah dapat penghuni, itu ada. Alhasil Imam Haddad memberikan satu cara untuk kita malas. Malas itu tabiat, tak boleh dilawan dan ada puncanya pastinya. Ada puncanya. Sebab-sebab malas tu ada. Imam Haddad juga bertanya, apa sebab orang malas? Yang pertama tu makanan. Punca pertama tu makanan. Sebab makanan ini akan menyalurkan energi atau tenaga kepada badan kita. Jadi kalau sumber tenaga ini sudah buruk, maka tenaga itu akan mengarah kepada keburukan. Itu mau tak mau memang macam itu. Memang seperti itu. Tapi kalau makanan diambil kira seperlunya, contohnya lah, sepatutnya tak mengikut hawa nafsu sangat, insya-Allah orang ni rajin. Orang rajin. Dan kebanyakan orang yang banyak makan itu kurang rajin. Kebanyakan, bukan semuanya. Ya, kebanyakan. Lebih orang yang banyak apa disebut orang suka pergi kedai jajan, dah kenyang pergi kedai juga, pergi kantin juga, pergi lepak juga, makan pergi kedai jajan istilahnya apa? Saja nak makan. Jadi mulut dia tak boleh diam. Wah, minum kopi ni sedap ni. Makan padahal dah kenyang dia. Dia suka macam ni. Ini punca daripada malas juga. Malas. Jadi kalau kat rumah banyak makanan, ada biskut, ada kacang. Ya kerja dia makan sudah. Lepas ni makan, tak ada nak ibadah. Penat pula ini, kotor pula ni. Aduh, sakit perut pula. Akhirnya habis dengan dunia, pusing-pusing dia hidup dia. Ya, pusing. Alamak, bagi sikit pula kacang ni. Biskut bagi sikit. Ni nak tutup kedai, keluar dia. Keluar jadi apa? Makanan. Itu suka makan, bukan makanan yang haram lagi. Makanan yang haram lebih lah. Itu punca yang paling berbahaya. Bukan setakat malas kita, tapi akan menjerumuskan kita ke dalam neraka kalau makanan. Imam Haddad mengatakan pertama kali makanan. Dan itu terbukti memang. Kalau pelajar di pondok ke, pelajar di sekolah ke, pelajar yang suka lepak di kantin ni, lepak di bawah, itu pelajar yang malas selalunya. Yang rajin-rajin saya tengok sendiri kawan-kawan yang banyak duit ni dia lepak di kantin lah. Yang tak ada duit dia duduk masjid. Lepak di sana malu pula kan. Akhirnya ditengok memang yang rajin yang tak pergi makan makanan ringan ini. Yang makan ringan nanti dia dah lepaknya lama, boraknya lama, lala sekali penat sudah. Sebab masa kan kita saja, walaupun kita tak bekerja, kita bangun, bangkit macam ni saja, di atas kereta ke apa semua, penat kita. Rasa penat. Rasa penat. Alhasil termasuk punca daripada malas adalah makan. Yang kedua tak bangun malam. Yang tak bangun malam. Orang yang tak bangun malam ni juga malas. Maksudnya tak bangun malam ni tak solat tahajud. Ada yang giat, tapi kalau orang dah sampai selepas subuh bangun, lebih-lebih dia tak solat subuh, jangan haraplah kerjaya dia. Kebanyakan orang-orang kerja dia yang profesional ni, sebelum subuh dia dah kerja dah. Solat tak solat itu cerita lain lah. Kita nak cakap gini rajin atau malas. Kebanyakan kalau staf-staf yang rajin ni sebelum subuh dah siap dia. Yang nak gosok baju lah, nak mandi lah, bersihkan diri, macam-macam dia buat. Bahkan buat kerja sebelum subuh juga dia. Akhirnya dia yang berjaya ni. Orang seperti ini yang berjaya puncanya. Itu sebab daripada malas. Oleh Nabi Muhammad SAW kan bersabda dalam orang yang tak solat tahajud. Orang nak tidur diikat oleh syaitan 3 ikatan. Ikatan syaitan ini
akan terbuka bila dia bangun malam, dan baca doa akan terbuka satu ikatan. Bila dia setakat baca doa saja, bangun tidur baca doa sebelum subuh kan, baca doa bangun tidur tapi dia tak wuduk, maka masih ada dua ikatan. Dua ikatan ni akan berbisik kepadanya, malam panjang lagi, awak tidurlah dulu, subuh lama lagi kan. Lama lagi ni subuh, padahal baki 10 minit ni. Dia ditandas pun dah lama lagi subuh, sempat awak mungkin 2 minit. Dalam sekali sakit perut, lama akhirnya masuk tandas azan sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka tangguh-tangguhkan. Sebab apa? Ikatan tadi. Jadi ikatan tu boleh lepas dengan doa, boleh lepas dengan wudu. Kalau dah wudu kan. Kalau dia tentang, dia lawan bisikan tadi yang mengatakan lama, subuh lama, masa panjang lagi untukmu, engkau penat lagi, ni sejuk ni, ini sejuk, tarik je selimutmu contohnya. Kalau ini dilawan, dia wudu, ikatan kedua terlepas. Kemudian baru dia solat. Kalau dia sampai solat, selalunya lepas wudu pun perut lapar, buka peti ais, makan seronok makan. Kan masih panjang lagi subuh. Makanan tak ada pula, kena masak lagi, goreng telur je ringan-ringan kata dia. Dalam sekali sakit perut juga. Ada orang alhasil ibadah tu, walaupun kalau syaitan mampu untuk buat dia tak ibadah langsung, syaitan akan buat dia tak ibadah langsung. Kalau memang tak mampu syaitan buat benda ni, dia akan buat orang ni ibadah sekejap je, sebentar saja. Akhirnya apa? Kalau dia mampu solat, baca doa, wuduk dan solat, terlepaslah 3 ikatan tadi. Kalau dah lepas dia katakan, maka dia pagi hari tersebut dia akan semangat dan penuh harapan. Dan rajin pastinya. Semangat maksudnya rajin. Tapi kalau ikatan ni tak terbuka, faqad bala syaitan fi udhunih. Betul-betul dah kencing syaitan di telinganya, dan juga dia akan asbaha kaslan. Akan berpagi hari di hari tersebut dalam keadaan malas. Banyak baju bersepah, kotor apa, malas, tak nampak dia. Nanti lalas hari, baju, kenapa aku tak buat, kenapa ni tak bersih, kenapa tak ini tak. Alhasil penyesalan je kerja dia. Mula-mula tak berfikir. Ini punca daripada malas juga. Orang yang rajin atau kunci daripada bukan kerajinan ya. Orang nak giat atau rajin ini adalah usahakan untuk bangun malam. Usahakan untuk bangun malam. Di sana akan ada harapan. Baik. Punca yang berikutnya kata Imam Haddad, al-jahlu. Punca malas tu al-jahlu, jahil. Orang kalau jahil tu akan malas. Tak tahu kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu kelebihan keutamaan ibadah yang dia buat. Seperti orang bekerja tak tahu gaji dia berapa, ya sudah suka hati dah dia kerja. Tapi kalau dia tahu tentang kekuasaan Allah, kenikmatan Allah, bukan setakat 15,000, sangat besar, dia akan semangat nanti. Dia akan semangat. Oleh al-jahlu kena hilangkan. Jahil ini hilangkan dengan majlis ilmu. Oleh majlis ilmu ini selain kita membuat kita ingat, paling kurang kita semangatlah hadir majlis ilmu. Iya, kenapa saya ni cakap tapi saya tak solat contohnya. Saya dengar tapi saya tak buat contohnya lah. Ya. Paling kurang kita akan ada cempeti apa? Pencut yang mecut kita untuk solat istilahnya. Yang membangkitkan kita untuk buat ibadah. Tapi orang tak pernah hadis majlis ilmu, ya sudah malas kerja dia. Sebab kenapa? Ilmu dapat menghilangkan kejahilan. Kejahilan merupakan salah satu punca kemalasan. Kejahilan satu punca kemalasan. Seperti orang tadi bekerja nak cari 100,000 untuk supaya harapan dia menikah. Orang yang bekerja harapan dia dapat gaji 15,000. Oleh Imam Haddad, bila kita dah tahu kelebihan satu ibadah, insya-Allah kita ada semangat di sana. Merasa berat dalam kebaikan, maka tariklah dirimu dalam kendali harapan. Ar-roja, iaitu dengan cara mengingat kebaikan yang telah dijanjikan. Cara macam mana kita nak mengharap? Ya, apa yang dijanjikan kepadamu ketika kamu buat perkara ini. Ketika buat perkara ini. Kalau orang suka sedekah ini, dia akan panjang usianya, akan sehat badannya, akan luas rezekinya. Nanti dia suka sedekah. Mula-mula malas nak sedekah dia. Buat apa saya sedekah? Biarlah dia muda lagi, biarlah dia bekerja. Atau biarlah orang yang bagi dia, tak perlulah saya. Tapi kalau dia tahu orang yang suka sedekah lebih-lebih kepada keluarga, kepada sanak kerabat, sepupu,
bapa saudara, lebih-lebih mak ayah lah pastinya lah. Lebih keluarga ni lebih dekat, lebih afdal, pahalanya lebih besar. Ya. Yang bukan keluarga saja boleh memberikan keberkahan dalam usianya, boleh panjang usia, sehat badannya dan luas rezekinya. Akhirnya dia suka sedekah. Jadi mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang, yaitu dengan cara mengingat kebaikan yang telah dijanjikan Allah bagi orang-orang yang beramal taat kepadanya. Dari kemenangan yang terbesar. Macam mana dia menang dari terbesar? Menang perang dengan syaitan dan hawa nafsunya. Dia hidup di barzah dengan ketenangan. Macam mana ni nak tahu ni kemenangan ni? Ya kita kena berfikir, kena bayangkan macam mana keadaan orang yang tidur seorang diri dalam kegelapan, kemudian di dalam tanah, tak ada orang. Macam mana, siapa nak selamatkan dia? Bila ada orang macam ni, mungkin dia ada rasa takut, juga ada harapan untuk Allah menyelamatkan dia. Lala sekali dia akan selamat dan menang daripada hawa nafsunya. Sebetulnya dalam Islam ni harapan ni rojak bahasanya, ya. Bukan rujak. Kalau rujak tu rujak buah nantinya gitu. Rojak. Kan dalam bahasa Arab tu, dalam Arabnya fagudha, tarik dia ilaiha bizimami rojak. Rojak tu harapan. Rojak ni bagi orang mukmin itu adalah satu sayap. Istilah kalau burung tu satu sayap. Yang kedua adalah khauf. Nanti khauf yang berikutnya, yang bawah tu. Khauf. Bila kita suka bermaksiat, ada khauf dia. Ini kan malas nak buat taat. Kalau malas nak buat taat, arahkan ke rojak. Bukan ke rujak. Rujak ke rojak sini bahasa dia. Yang makanan tu. Rojak ya. Bukan rujak ya. Oh rojak. Iyalah, baiklah. Okeylah, rojak tu harapan makan sedap lah kan. Tapi rojak dalam bahasa Arab harapan. Kan? Bila malas nak ibadah, ada rojaknya. Bila senang kepada maksiat, ada khauf, takut. Jadi harapan dan takut. Ini dua kena ada ni. Ini istilahnya bukan hamzah. Rojak hamzah. Hamzah. Kalau rojak ain balik nanti. Tak jadi kuliah balik semua nanti. Baik. Apa nama? Jadi ada khauf, ada rojak kan. Ada harapan, ada takut. Ini kalau dua seimbang, ini akan menghantar orang ke darjat yang tinggi, seperti burung. Kalau ada rojak saja, mengharap harapan saja, ya harapan saja. Dia tahu Allah ni Ar-Rahman. Dia tahu Allah ni Ar-Rahim. Allah Maha Kasih Sayang. Allah Al-Ghafur, Maha Memaafkan. Dahlah Tuhan Allah ni memaafkan. Hamba tu dosa. Jadi pasti hamba ni dimaafkan. Jadi harapan je dia kerja. Harapan. Tapi tak ada rasa takut. Dia tak boleh apa? Sebab dia tak buat apa. Kenapa awak tak solat? Tak apalah. Nanti Allah kan Al-Ghafur. Kenapa Allah dinamakan Al-Ghaffar? Al-Ghafur, itu sebab Allah suka memaafkan. Saya minta maaflah nanti. Akhirnya ada harapan. Harapan betul dia memohon kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya tak ada satu lagi. Jadi tak boleh terbang orang macam ni. Bahkan dikira cacat, seperti burung ada satu sayap. Tak ada orang nak bela. Dibela pun tak nak. Sebab sayapnya dah patah satu. Kena ada dua. Ada ar-roja, al-khauf. Ada harapan tapi takut juga. Kalau saya tak buat ni disiksa. Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya Allah Taala berfirman pada hamba-hambanya nanti di hari kiamat, semua manusia masuk surga kecuali satu. Kecuali seorang. Kata Sayyidina Umar, saya takut itu adalah saya. Dia katakan, semua manusia akan terlepas daripada neraka kecuali satu, dan itulah saya, dia kata. Harapan Sayyidina Umar. Ini kita bukan saya ni. Dah kita yakin neraka itu ada penduduk dia, ada penghuni dia, tapi kita tak pernah merasa penghuni neraka. Kita merasa penghuni surga saja.
Ya, penghuni surga. Sedangkan Sayyidina Umar seperti itu, ketakutan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam satu halnya mengajarkan para sahabat takutnya itu. Takut nak tangguh, takut nak buat apa nama? Nak tangguh satu kebaikan ini. Pernah Nabi dikatakan Nabi ini batal wuduk lah, tak ada wuduk kan, nak solat. Kemudian di sana, di luar sana ada air, tapi Nabi tayamum di sini. Tapi ini bukan untuk dalil ya. Syariat kita kalau ada air tak boleh lah kita tayamum, melainkan kita sakit. Tapi ini nak ceritakan takutnya Rasulullah. Apa yang Nabi ini ketika di sana ada air, Nabi tayamum, ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ada air kat sana di luar. Engkau yakin kau akan melangkahkan kakimu kat luar sana?" Ada takut juga, harapan ini kena buat juga macam ni. Ada rasa takut Rasulullah SAW. Para salaf, para habaib kita ni kalau solat jamaah, alim-alim mereka bukan tak ada ilmu. Bila berkumpul, maka satu dengan yang lain saling tolak menolak lah untuk jadi imam. Kalau solat, awak jadi imam, tak nak, awak berebut macam, bukan berebut, maksudnya menolak dan macam tu. Awak jadi imam, tak nak. Kalau kita kan berebut kan, gitu saya kan, lu terus duduk di mihrab gitu. Ya. Tak ada, mereka ni menolak ni. Dia awak tak apa. Awak sekarang nanti solat zuhur masa tu. Nanti solat asar saya jadi imam. Dia cakap astagfirullahalazim. Kenapa istighfar pula? Ya Allah, kenapa saya ada kawan yang masih yakin dia akan hidup sampai asar? Baru dia tahu. Ya Allah, oh iya betul juga awak imam tu lah. Jadi mereka memang selalu dalam perasaan mereka itu rasa tak. Jadi dua-dua ni kena seimbang kan. Kena seimbang antara harapan dan rasa takut. Takut tak makan buah, ya tanamlah buah tu. Barulah ente mengharap ada buah. Kalau ada orang tak tanam buah, mengharap buah, siapa nak bagi buah? Kalau hidup seorang dalam hutan kan, jangan di sini mungkin Allah bagi rezeki daripada yang lain. Contohnya orang hidup di hutan, takut tak makan, dia nak makan apa ni? Nak makan ular, kita yang dimakan ular kan. Nak apa? Ya tanamlah. Tanam, ente hidup, ya tanam, rasa takut tu. Ya buat, maksudnya buat. Ente takut apa? Takut neraka. Ya jauhi. Kan? Ente takut neraka, ya buat perkara surga. Kemudian ketika dia menanam, ketika pokok dah ditanam atau tumbuh-tumbuhan padi ke apa semua ditanam, maka sekarang ada harapan. Walaupun masih ada kerisauan. Risau ada angin, ada banjir, kan macam-macam. Istilahnya solat, sedekah, puasa, ya kita buat ini, kita menanam untuk ada harapan kita kepada Allah. Barulah kalau kita menanam pokok durian, ada harapan gitu, nanti kalau dah besar bolehlah makan hari-hari kan. Kencing manis cerita lain kan. Atau darah tinggi ni cerita lain. Alhasil dia boleh makan buah ni kan. Alhasil kalau dah menanam baru ada harapan. Kalau tak menanam dia berharap, oh nanti saya nak makan buah nanti. Kalau makan buah dari mana? Awak hidup seorang ni. Sebab kita di barzah kan seorang gitu. Di dunia kita beramai, kuliah kita kan beramai sini. Tapi kalau di barzah, bukan di akhirat lagi, di barzah kita seorang sudah. Takkan isteri kita, teman kita, walaupun dia masih hidupnya cakap sayang, kita akan sehidup semati. Tipu je, dusta. Kan? Coba yang mati suami dulu. Isteri, kalau kau nak hidup semati, cuba mati, tidur dengan suami, aku tanam kau sekali. Tak nak lah, biarlah suamiku, aku doakan dia saja. Lalas sekali kahwin lagi dia. Kurang ajar. Tapi tak ada, kahwin bukan kurang ajar, betul lah. Maksudnya suaminya cakap macam tu ya, bukan saya. Jodoh tak apa, betul. Macam tu juga suami kan, cakap dengan isterinya, kau adalah hatiku, sehidup semati hanya engkau dalam hatiku. Isteri mati habis kahwin lagi. Memang tak ada. Istilahnya kita kan hidup seorang nih, ada harapan. Istilahnya tanam baru kita harap buah. Dan yang harapan tu kena sesuai.
Tak ada orang yang tak solat tadi. Allah Al-Ghafur. Ya memanglah ada. Buah durian tu ada. Kemaafan daripada Allah tu ada. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Allah bagi rezeki itu ada semua. Buah-buah ni ada. Awak tanam tak? Tak tanam. Ya nak makan apa awak? Dari mana nak dapat buah? Atau awak tanam tapi tanam buah lain. Nak makan durian, tanam buah belimbing. Ya sudah masam. Ya, istilahnya nak surga, nak ampunan Allah tapi buat maksiat. Katanya harapan saya dapat ampunan Allah. Harapan saya makan durian. Awak tanam belimbing, awak buat maksiat. Atau makanan yang pahit, buah apa yang pahit? Buah pria. Pria sedap juga buat saya. Tapi pahit ya. Alhasil kita tanam, ya yang kita harapan atas tanaman kita tanam apa? Jangan kita menanam duri sedangkan kita mengharapkan buah. Jangan kita bermaksiat mengharapkan ampunan. Tak ada macam tu. Tak ada seperti itu. Ya kita mengharap ampunan, ya buat perkara-perkara yang boleh menarik ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada rasa takutnya dia akan menanam. Lepas tu ada harapan juga dia akan mendapat hasil daripada solatnya. Sebab kalau kita solat saja, saya takutlah Ustaz, saya takut nak masuk neraka, takut disiksa oleh Allah. Akhirnya dia solat. Tapi rasa takut dia berterusan. Tapi solat saya tak khusyuk Ustaz. Baik saya tak ayat solat. Takut je kerja dia. Takut. Nanti saya kerja, kalau solat berjamaah, nanti saya riak. Saya takut riak. Nanti saya cakap dengan orang. Nanti saya tengok maksiat di orang ni tak bertudung sekarang ramai di dunia. Takut je kerja dia. Dia agak-agak kat mana? Dalam bilik sudah. Tak solat, tak berjamaah, tak solat Jumaat, tak berkumpul dengan manusia. Kenapa? Sebab takut saja kerja dia. Banyak takutnya, tak ada harapan. Maka kena ada dua-dua. Tak ada dua-dua. Tak apa. Ya memang kita tak boleh khusyuk, tapi inilah cara saya menanam. Mungkin cara menanam saya tak sama dengan orang yang pakar dalam menanam ni, ada pupuknya, caranya mana yang letak dulu. Tak apa, janji kita menanam dulu. Tapi ada harapan di sana. Kalau tak menanam langsung kan bahaya. Bahaya. Oh saya takutlah menanam nanti ada musang, ada beruk, ada macam-macam dia, ada banjir, nanti hangus juga. Ya sama, takut. Harapan sahaja tak boleh, takut sahaja pun tak boleh. Ini kena ada dua-dua. Kalau ada orang ada takut dan ada harapan, ada rojak dan ada khauf. Ini selalunya kalau ceramah tu memang two in one ini sudah. Dua ni pasti dibahas. Rojak dan khauf, maka dia akan terbang sebagaimana burung yang memiliki dua sayap. Akhirnya sampailah di sisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Haddad. Alhasil rojak kata Imam Haddad untuk mengobati kemalasan ibadah. Kenikmatan yang kekal, kebahagiaan, keridhaan, ini kena kita fikir. Kenikmatan yang kekal di surga. Orang yang dah masuk surga, nikmat, kekal nikmat dia. Nikmat apa? Muda. Umur dia 33 tahun, kekal selama-lamanya. Kita ke 33 tahun, umur kita 33 tahun, itu nikmatnya setahun saja. Lepas tu kita 34. Lepas 34, 35, semakin tua pula. Lala sekali 73 lah. 73 Tan Sri. Lala sekali 73, 83, 83, terus. Ya inilah tak ada nikmat sudah. Sebab kalau dah melangkah ke 40, ke 50, ini cerita bukan nikmat sudah. Ini cerita sakit, cerita obat, cerita ini. Itu dah biasa kan. Muda-muda ini umur 20-an, awak kerja apa? Sekolah kat mana dulu? Sekolah kat mana? Lala sekali lepas sekolah, kerja apa sekarang? Gaji berapa? Naik motor apa? Naik kereta apa contoh? Dunia kerja. Dapat semua tu. Masuk 50, 40-an ke atas 50, awak sakit apa? Semalam bagaimana klinik? Itulah kita. Tapi itu manusia. Istilah kenikmatan itulah dunia. Ada hadnya. Tapi akhirat 33 kekal. Tak sakit, tak ada nak sakit gigi, kencing manis tak ada, sakit perut tak ada, sakit semuanya sudah. Macam mana kita nak dapat ni kekalan, nikmat yang kekal? Ya raihlah, tanamlah. Tanam harapan kita dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ikhlaskan ya. Amalan ni bukan sangat beramal, tapi yang paling penting kita lebih ambil beratkan macam mana amalan ni diterima oleh Allah. Bukan banyaknya amalan, tapi macam mana boleh diterima oleh Allah.
Sebab orang banyak amalan tapi tak kisah diterima tak terima cerita lain. Yang penting aku beramal je. Bahaya ni. Bahaya nantinya. Lala sekali dia cari harapan daripada makhluk nantinya, bukan harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beramal ya baik kenikmatan yang kekal, kita fikir kekal nikmat kita di surga. Alhamdulillah. Kebahagiaan pun kekal. Keridhaan tak ada sedih kan? Kebahagiaan je. Bahagia je di surga ni. Tak ada nak sedihnya. Kita kadang makanan sedap, ya. Hari pertama, hari kedua sedap, benda yang sama. Ya. Seminggu dah mula mual gitu dah. Sebulan tak boleh dah makan. Yang sedap menjadi tak sedap. Mula-mula kan rasa sedap. Mula-mula tak, tapi di surga tak ada seperti itu. Tak ada nak boring, tak ada nak bosan apa semua. Terus sedap. Dan itu tak boleh kita bayangkan. Macam mana Ustaz? Sedap sekarang bukan sedap semalam. Sedap yang esok bukan sedap yang sekarang. Ya. Bertambah terus kesedapan tu. Macam mana Allah boleh menciptakan? Allah Maha Kuasa. Dan kita masuk saja kalau nak tahu. Masuk surga. Kebahagiaan, keridhaan kekal di dalam surga yang luas. Paling miskinnya orang surga memiliki hartanah 2 kali ganda bumi, dunia ni. Dunia 2 kali ganda ni, dunia 1 ni kali 2, yang ni 1 lagi, itu milik seorang saja. Itu paling miskinnya penduduk surga. Jadi nak tanam apa, tanamlah di surga nanti. Yang nak buat rumah macam mana, buatlah. Sampai rumahnya saja surga ni kan, satu istana surga ni dikatakan, orang nak keliling, kalau guard kan selalu keliling perumahan kan. Perumahan-perumahan yang besar-besar ni kan ada guard-guard yang selalu pusing ronda kan. Itu tak berapa minit. Kalau di surga, rumah seorang ahli surga ni, satu sudut ke sudut yang lain, nak habiskan dia punya, istilahnya kalau ada bayangan tu 100 tahun tak habis-habis. Bukan pusingnya, ini antara satu sudut ke sudut yang lain 100 tahun jalan. Mana pintu awak ni? Kalau orang cari pintu, silap pintu belakang ya. Memang pening gitu. Tapi surga tak adalah pening. Maksudnya susah gitu. Besar 100 tahun ni nak jalan. Macam mana kita nak bayangkan? Sedangkan perumahan kita ni, ini rumah bandaraya ni. Ni kalau milik satu orang saja dah kaya raya sangat orang ni. Dan keliling pun tak sampai satu hari, bukan satu hari, berapa jam? Tak sampai 1 jam rasanya. Keliling ronde macam tu je kan. Tapi kalau di surga 100 tahun dia berjalan sampai tak habis-habis. Rumah dia je. Mana rumah jirannya? Wallahu a'lam. Ya. Sebab Allah ya ni kan alam semesta ni luas sangat kan. Yang sempit ni kan dunia. Yang sempit ni kan dunia, bukan alamnya. Kalau alam ni luas, dunia ni sempit, dunia. Ada lala sekali seperti semalam tu dah jumpa cikgu pula. Dah jumpa cikgu dia. Baru kecil. Ya lala sekali jumpa jiran gitu. Jiran kat kampung sana. Jumpa kat sini. Kenapa sempit sangat dunia ni? Oleh Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dunia kepadamu luas, tapi kepadaku tak lebih luas daripada daun kelor. Tahu daun kelor? Daun apa yang buat sayur tu? Kelor kan? Monggek kan? Kalau budak tak nangis kecil dipukul dengan daun tu. Bukan tak nangis apa? Maksudnya lahir tak menangis dipukul dengan daun tu. Lahir. Bukan budak tengah tidur dipukul ya daun apa saja menangis. Maksudnya lahir tak menangis. Daun tu kan kecil kan daun dia. Kecil. Dia katakan dunia tak lebih besar daripada daun ni menurut dia. Luas. Macam mana boleh dibuktikan? Iya dibuktikan. Beliau ada di Hadramut. Syekh Abu Bakar Salim ada di Hadramut. Kemudian ada tetamu daripada negeri lain. Tengah ada masalah dengan isterinya. Gaduh dengan isteri. Tapi dia sayang isteri dia. Gaduh dengan isteri, datang ke Syekh Abu Bakar Salim. Mengadulah apa yang berlaku di rumah tangganya. Selepas mengadu, kata Syekh Abu Bakar Salim, ya sudah, isteri awak dah sembuh. Maksudnya dah sembuh, dah normal balik. Dah sayang maksudnya.
Suruh balik awak. Tak ada apa-apa. Bagi minum ke apa ke kan. Baca doa ke apa. Ya biasalah orang kan kena ada benda yang usaha Allah doakan dia macam tu baru dia yakin. Padahal kata Syekh Salim, awak ada masalah dengan isteri kan? Ya, saya. Oh nak dah balik. Bukan terus balik ya, bagi makan dulu. Sekarang balik mana? Sebab Syekh Salim suka sedekah juga. 600 roti Arab tu setiap harinya disedekahkan. Alhasil suruh balik ke negeri dia. Perjalanan berhari-hari ni. Sampai kat rumah isteri dia elok pula. Isteri dia, ahlan wa sahlan sayang, ya, tak pernah panggil sayang sebelumnya. Terus panggil sayang apa semua. Ini sayang lapar kan? Ini masak apa semua. Apa benda ni kan? Ini kerasukan ke apa? Kerasukan pula tadilah kan ni. Lala sekali maaf tanya, kenapa boleh berubah? Tak tahulah saya. Hari itu ada orang bagi saya kopi. Dari kopi ni pinggan dia, apa cawan dia. Tengok cawan tu sama dengan cawan suami tu yang minum kat sana. Ini cawan saya minum dari kopi ni juga masih menjamu ya. Dijamu tu istilah jamu makan apa semua suruh balik sudah. Dah isterimu dah sembuh. Tak tahunya memang dia nampak suami ni. Orang Arab ni kan suka duduk tingkat yang tinggi kan. Yang kan rumah dia kan ikut selalunya kalau orang yang ni ikut anak. Kalau anak tu 5 ada tingkat 5. Yang paling tua paling atas. Supaya anak tu tak pijak-pijak kepala ayah ibu dia. Wah bukan pijak pun, maksudnya kita kan kat bawah, ada orang kat atas kan nampak kurang adab lah, Jadi mereka yang tua yang paling atas. Nanti anak pertama berikutnya, anak kedua, ketiga. Yang muda pijak-pijak je paling bawah. Ya, tapi maksudnya bukan pijak-pijak, maksudnya yang paling bawah lah. Sebab sebagian mereka dia tak akan naik, ya, tak akan naik ke atas bila ayahnya di bawah. Bila ada ayah di bawah, dia tak naik atas. Sebab kenapa? Golil adab. Kurang adab dengan ayah. Kan adabnya. Bahkan bukan setakat ayah, abang dia saja. Para Habib kita, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, abang dia nama Thohir bin Husain bin Thohir. Ada di bawah. Dia tak berani naik atas. Abang dia ada kat bawah. Walaupun ambil barang. Istilahnya kan abang berapa. Itu adab mereka. Jadi Syekh Bakar Salim ada duduk di atas. Ketika menjamu ni, suruh naik orang. Ketika menjamu kan ada tingkap Hadramut tu yang kayu diukir apa semua. Dia buat pinggan, yang suami dah pelik dah. Sebab kenapa? Ketika menuangkan kopi tadi diberi 3 cawan. 1 cawan bagi dia tamunya, 1 cawan Syekh Bakar Salim minum, 1 cawan dituang lagi untuk siapa? Tak tahu, diletak di luar tingkap. Jadi tangannya di luar tingkap macam ni sambil duduk. Mereka memang duduk macam ni sambil tengok-tengok kadang di bawahnya. Jadi di luar tingkap. Tapi lepas tu dilepas. Mungkin dilempar kat bawah, dia fikir macam itulah. Wallah. Lala sekali sampai kat rumahnya, isterinya yang perlu berjalan berhari-hari. Dia minum, dia katakan oleh isterinya, saya lepas ada orang ni bagi kopi kepada saya minum, hilang saya dengki kepada abang, saya benci, tak ada langsung. Tak ada kebencian saya kepada abang. Saya minta maaf sangat kepada abang. Alhasil dia terus baik. Itu yang dia berkata apa? Dunia ini tak lebih luas daripada daun kelor. Sesaat sampai berhari-hari sana. Itu dunia. Tapi akhirat luas. Tapi macam mana ya Allah SWT kepada aulia ni memang apa yang diinginkan terus sudah. Terus diberikan. Kadang ada orang tu dipukul gurunya kan. Awak ni main saja kerja dia, dipukul oleh gurunya. Dia ada asma, dipukul gurunya sembuh dia. Ya, bukan dipukul sampai asma. Tapi dipukul biasa, ditepuk sini badan sembuh. Ya, Allah mempunyai sebab. Ya, orang ni tahu hal ini sebut. Macam ni terus asma. Dia nak mengadu ke asma sudah dah kurang dah. Orang seperti ini jarang dah sekarang. Jarang kita jumpai. Dulu kecil-kecil masih jumpa gitu. Masih kecil-kecil jumpa orang-orang seperti ini hebat-hebat. Di Yaman, di Malaysia yakin ada. Di Malaysia ada. Di mana-mana tempat ada seperti orang seperti ini. Tapi kita tak tahu.
Kita yang tak tahu. Kita lebih-lebih kita ni hukum zahir saja. Hukum zahir. Baik. Kopi. Para ulama minum kopi. Gahuan ni. Memang ada hadis dhaif kan, hadis dhaif tak kuat. Tapi hadis dhaif kan boleh diamalkan. Mengatakan seseorang yang satu hadis, tapi hadis ni seorang, saya lupa dalam kitab Al-Qirtos dan atau Tazkirun Nas juga disebut dalam dua kitab ni. Disebutkan seseorang Ahlul Bait Nabi ni, keturunan Nabi ni, ada mimpi Rasulullah SAW. Dan di sana dia dapat ijazah daripada Nabi. Disampaikan kepada muridnya dan keluarganya. Apa dia? Ijazahnya pertama, maksudnya nasihat seperti ini. Kau minum kopi. Sebab kopi ni, selama bau mulutmu bau kopi, malaikat akan terus bertasbih untukmu. Dan memang kopi ini bukan makanan, minuman orang Muslim. Orang kafir je menakut-nakuti. Lala sekali dia buat Starbucks pula. Buat kopi, dia cari keuntungan dari kopi. Kopi memang banyak manfaat dia. Kemudian yang kedua dikatakan sentiasalah bawa tasbih. Sebab kenapa? Orang yang selalu bawa tasbih akan ditulis bertasbih oleh Allah. Ini bukan hadis kuat kan. Ini mimpi sebab ia percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Ada para salaf ni suka buat kopi. Kalau buat kopi mereka ada Fatihahnya. Ada Fatihah. Ada buat supaya sedap kopi ni. Kopi yang sedap, kopi apa? Mocha ya. Mocha ni nama tempat di Yaman sebetulnya. Nama tempat. Kita kan Mocha Cafe tu kan. Mocha Cafe tu ya jadi jenama sini, mungkin jadi satu jenis ni. Tapi sana ada kopi bunni. Kopi bunni. Kita setiap ada majlis minum kopi, tapi kecil lah cawan dia. Kecil dia. Minum kopi. Ada halia, ada kapulaga. Tahu kapulaga ya? Takut bahasa dia lain. Kapulaga ada halia sikit lah, tak banyak. Kemudian macam kopi Arab tu. Macam kopi Arab. Jadi tak ada, tak semestinya campur macam tu. Ada sebagian guru kami, kebanyakan mereka memang ada kopi. Kalau nak malam lepas isyak minum kopi dia orang. Minum kopi buat kecil je, cawan kecil tu. Minum kopi sambil baca apa semua. Minum kopi kira-kira habis, bukan haus ya. Kalau haus habis cepat. Tak, ini istilahnya mereka minum, kemudian sekira masih ada bau diam dulu kan. Baca-baca, kemudian agak hilang, minum lagi. Istilahnya menyambung bau tu. Menyambung bau. Bahkan mereka kalau kopi tu kuat, baunya ya lama juga. Akhirnya apa? Sampai pagi kadang. Pagi pun diminum lagi, bukan dibuang. Kalau kita mungkin angin sudah. Sakit perut ke apa ke, mereka tak. Mereka masih diminum sikit, tapi tak banyak lah, minum sedikit macam tu. Jadi itu yang ada rahasia juga ya. Jadi zaman Syekh Abu Bakar Salim tadi. Ini sampai ke kopi. Kopi ini ada bab sendiri sebetulnya. Teringin kita nak ceramah tentang kopi. Tapi bukan sekarang. Ada kopi memang ada cara Fatihahnya, cara membuatnya itu ada. Dikatakan tak ada orang yang memasak kopi. Dulu masak kopi itu banyak. Melainkan syaitan akan lari daripada rumah tersebut. Kopi yang ni suara kling pusing-pusing kan. Itu menghalau syaitan dikatakan. Tak tahu kopi kapal api macam mana. Kopi Indonesia. Baik, kalau boleh kopi yang original tu. Ya, kopi asli lah, kopi asli yang kita biji kita itu lagi sedap. Lagi best. Kalau yang kapal api kan dah campur-campur kan. Ada yang dari Yaman tu ada juga, tapi mahal lah. Makanan sunnah mungkin, Allah a'lam ya, makanan haram. Baik, kita harapan ini sampai ke kopi ni apa cerita? Baiklah, keridhaan kekal di dalam surga yang luas, kehormatan, keagungan, kemuliaan. Ini kena bayangkanlah ketika kita malas ibadah ni. Kita mulia di surga,
dan kedudukan di sisi Allah yang Maha Suci serta hamba-hambanya. Di sisi Allah bersama hamba-hamba Allah yang suci. Baik. Kemudian jika engkau merasakan pada dirimu condong pada pelanggaran, suka bermaksiat, ya, suka melanggar aturan syarak atau berpaling menuju keburukan, kejelekan, maka kembalikanlah dengan pecut cemas, al-khauf. Takut, hati-hati. Awak kalau malas atau suka maksiat, ini azab Allah. Disiksa orang yang seperti ini. Kena bacalah pastinya. Kalau tak tahu, ya kena cari ilmu di majlis ilmu, baru dia tahu neraka itu macam mana. Panas di neraka. Ya. Kalau nak tahu panas di neraka seperti apa, ketika kita nak bakar bukhur, kan ada arang tu yang dah merah, coba pegang arang tu, tak larat gitu. Sedangkan selipar ahli neraka bila dipakai oleh penduduk neraka, menggelegak dia punya otak. Yang pakai selipar kakinya, telapak kakinya yang berlegak otaknya. Jadi satu badan ni memang menggelegak semua. Itu paling ringannya dikatakan. Suruh pakai selipar ni. Ya, belum makanannya min syajarati zakum, ya, zakum. Bila ada orang makan sekali, dia ingat sedap, dia ingat mie, ya. Makan zakum berduri. Mie ke apa, dimakan koyak semua ni. Ditelan koyak, diminum. Dia haus kan, orang ahli neraka kan haus. Dia minuman. Fasyaribuna syurbal him, maka mereka minum seperti minumnya seekor unta. Minum koyak semua, leleh semuanya sebab panasnya. Itu yang kena bayangkan bila kita suka bermaksiat. Jangan main-main ya. Jangan, istilahnya kita tak ada oh saya nak tobat nanti tu bila? Ente yakin hidup nanti? Ya, seperti ini. Pasti hidup sampai Jumaat pun, ya mudah-mudahan kita semua panjang usia, ya, panjang umur insya-Allah dalam keberkatan di bulan Rajab Syaban ini. Baik, alhasil menangguh-nangguhkan pun tak elok juga. Nangguh-nangguhkan pun maknanya dia tulul amal tak baik sebab dia merasa yakin dengan benda yang tak pasti. Baik. Yaitu dengan cara cemas ni apa? Yaitu dengan cara meningkatkan dan menasihati diri dengan ancaman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya berupa hina di dunia, hina di akhirat, bencana, kebinasaan, malapetaka, terusir, terhalau daripada rahmat Allah, terhalau dari keluarganya, tertutupi kerendahan dan kerugian. Ini dua ini perlu ada dalam diri kita, ar-raja wal khauf, rasa takut, cemas dan rasa mengharap. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas berikutnya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Dan pasti syaitan akan berbisik dalam perasaan kita nanti. Dalam manusia ini dah ditakdirkan mana yang jadi ahli surga, mana yang jadi ahli neraka. Bahkan sebelum lahir pun dia dah tulis. Kan sebelum lahir kita dah jadi 4 bulan, kan dah ditulis rezekinya, jodohnya, bahkan nerakanya, surganya pun ditulis. Dia ada penduduk mana. Syaitan akan berkata macam tu. Memanglah ditulis semuanya, kita sudah ada tertulis. Masalahnya kita tak tahu tulisan kita ni apa. Kalau kita tahu tulisan kita surga, tak apalah. Buatlah suka hati di dunia. Kan? Tapi kalau awak tahu tulisan awak neraka, ya suka hati jugalah. Kalau dah alang-alang aku solat pun masuk neraka. Dia cakap kan macam tu. Aku solat pun solat neraka, aku puasa pun masuk neraka. Masalahnya kita tak tahu. Kalau tak tahu, maknanya ada harapan. Maksudnya, ya alhamdulillah tak tahu. Kalau tahu kan tak seronok juga jadinya. Walaupun kita ahli surga tertulisnya, ya kita lalai jadinya. Lalai dapat surga yang tingkat bawah. Tak, istilahnya awak pasti kaya sudah. Tak tahunya kaya biasa je. Bukan kaya yang sangat-sangat. Bukan yang tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Alhasil itu akan ada bisikan tersebut dalam hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kitab pastinya Al-Quran ya, dalam Al-Quran ya. Yang harapan-harapan orang dah mati tadi, penyesalan mereka adalah minta sedekah tadi, untuk sedekah kan. Dan pernah ada orang mati hidup lagi. Dan ramai selepas hidup tu ramai dia yang menjemput dia untuk bagi tausiah, tazkirah. Tapi guru kami ya, tak percaya orang ni mati betul. Kan orang ni kan boleh sakat sumbat saja jantung dia kan, sumbat sementara, tak berdetak.
berhenti sementara. Orang tu ya itulah dia sempat ditanam, tapi dia mampu untuk keluar daripada kuburnya. Selepas tu dia cerita tentang saya jumpa Munkar Nakir, saya nampak Israel mula-mula. Saya jumpa Munkar Nakir. Akhirnya orang-orang ini ceramah dia, kita tak hadir langsung ceritanya. Kata guru saya, cuba tanya dia. Coba tengok dia. Dia masih merokok lagi tak? Dia masih lepak lagi tak? Oh, dia masih lepak, suka merokok juga. Tipu dia. Bukan mati betul. Tak jumpa dia dengan akhir. Sebab sekali jumpa, jangankan sekali jumpa saja, pasti sudah tak nak makan dia. Orang kalau ada jumpa Munkar Nakir ni, tak nak makan langsung. Mungkin dia kalau hidup betul, dia akan duduk masjid je. Nak sedekah tak ada duit kan. Duduk masjid je kerja dia. Nak makan suruh makan tak sempat lah. Takut ni nak jumpa lagi dengan dia. Kalau sempat makan lagi-lagi merokok, ya sudah, bukan Munkar Nakir dia jumpa ni. Jumpa jiran dia. Ada orang seperti itu aja. Tapi viral, ramai yang jemput dia. Dan percaya orang. Jangan, ya. Itu. Tapi alhasil, iyalah, orang cari kesempatan juga kan. Alhasil segala amalan ibadah yang kita mampu untuk laksanakan, ya kita istiqomahkan lah, laksanakan dan istiqomah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akilla ta'ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akramu man satar. Wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Ada salah silap, kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.